Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa khabar semua sidang penonton FB Majlis Agama Islam Selangor? Alhamdulillah bertemu kita kembali dalam siri yang keempat dalam siri Rancang Harta Celik Pusaka. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan untuk kita bertemu kembali lagi. Pada minggu ini insya-Allah kita bawakan tajuk yang lain bersama dengan panel yang lain juga. Insya-Allah minggu lepas orang lain, hari ini kita ganti juga dengan orang lain. Jadi mudah-mudahan tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini sama-sama kita dapat manfaat dan kita kongsi-kongsikan kepada sahabat-sahabat kita di FB dan di luar sana, insya-Allah. Baik, sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita tengok tajuk kita hari ini yang kita nak bincangkan ini sebenarnya sangat dekat dengan masyarakat kita. Sangat dekat. Sebab apa? Masalah yang berlaku di dalam masyarakat ini sering kita tengok dekat TV, kalau kita tengok dekat tajuk-tajuk berita, kadang-kadang dekat surat khabar tu ataupun dekat blog-blog ke tajuk dia, Allahu Akbar, terputusnya silaturahim. Dia tak secara khusus merujuk kepada tajuk tersebut. Dia tak sebutlah putus silaturahim, tapi dia punya tajuk anak belasah mak sebab nakkan pusaka, contoh cucu rampas harta pusaka nenek. Jadi macam-macam cerita, macam-macam merujuk kepada tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi alhamdulillah, sebelum kita pergi lebih jauh lagi perbincangan kita pada hari ini, sebelum tu saya minta sama-sama kita kongsi-kongsikan dulu, sharekan kita punya live kita pada pagi ini. Boleh? Saya minta dulu tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat saya, sama-sama untuk kita kongsikan dulu, sharekan banyak-banyak kat dalam grup-grup WhatsApp, dalam grup-grup di FB tu. Banyak kita punya kan, kita buat watch party ke apa, sharekan dia. Sharekan banyak-banyak supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita yang tak tahu nak buat apa pagi-pagi ni dapat sama-sama join majlis ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, kita dapat pahala, dan orang lain yang tadi tak tahu, asalnya tak tahu nak buat apa pun dapat sama-sama join kita juga kuliah kita pagi ni. Terima kasih yang mana dah join. Okey, lagi saya nak tengok lagi mana lagi sahabat-sahabat kita pagi ni yang biasa bersama dengan saya pada pagi ni. Jom kita tekan button share dan kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita. Baik, jom sama-sama kita buat, tekan button share. Baik, berapa banyak itu grup ada. Okey, kemudian kita copy link pergi kepada grup WhatsApp kita. Okey, tujuan dia apa? Kita nak sebarkan dakwah kita pada pagi ni, sebarkan manfaat. Kita tak mampu nak cakap kepada orang lain. Kesian tengok jiran-jiran kita, mungkin ada juga ahli keluarga kita, saudara kita mengalami masalah dalam pengurusan harta, ada masalah sikit je harta, sikit kecil je, tapi dia punya efek dia, kesan dia besar sehingga terputusnya silaturahim. Jadi hari ini kita bukan nak bincangkan supaya macam mana boleh terputus, tapi kita nak elakkan supaya jadi terputusnya silaturahim. Sepatutnya tak jadi macam tu. Sepatutnya bila urus pusaka dia lebih dekat lagi lah, dapat harta, berkongsi sama-sama. Baik, sebelum kita teruskan lagi, saya perkenalkan diri saya. Seperti biasa, saya Hanzalah bin Zulkifli, pengacara anda pada hari ini, insya-Allah bersama dengan saya sehingga ke akhir rancangan kita pada pagi ini. Baik, sahabat-sahabat saya boleh komen dekat bawah juga, anda dari mana. Jom saya bacakan. Mungkin ada sahabat-sahabat saya yang dari okey, saya sini ada sahabat saya Amirul Rashid. Tuan Amirul Rashid daripada mana Tuan Amirul Rashid? Ada Puan Maisarah Badri. Puan Maisarah daripada mana? Boleh komen puan, daripada mana? Amirul Mukminin. Terima kasih yang dah bersama kita pada pagi ini. Jangan lupa teruskan kongsikan video kita pada pagi ini dan like, share banyak-banyak supaya sahabat-sahabat kita yang lain pun dapat sama juga, ajak kita punya
grup-grup kawan-kawan kita tu tak tahu nak buat apa pagi ni. Ada yang mungkin ada negeri-negeri yang bercuti, kongsikan supaya ramai lebih lagi yang dapat manfaat. Boleh komen di bawah dari mana anda bersama saya pada pagi ini. Jom. Okey, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasa kita pada siri rancangan Rancang Harta Celik Pusaka ini, kita tak mengecewakan, tak nak mengecewakan penonton-penonton kita, kita ada hadiah, kita ada hadiah untuk anda sebagai penonton yang bertuah. Apa dia hadiah? Seperti biasa, yakni bijak pusaka game. Jadi bijak pusaka game ni yang bernilai RM80 kita bagi secara percuma. Caranya cukup mudah, jadi anda boleh kena tonton video ni, kena tonton share kita punya live kita pagi ni sampai habis. Di hujung rancangan nanti kita punya panel akan bagi satu soalan mudah yang mana siapa yang cepat dan betul, dialah yang akan jadi pemilik kepada bijak pusaka game kita. Jadi mungkin anda terlepas peluang jadi penonton bertuah pada minggu-minggu yang lepas. Yang dah menang yang lepas tu, tahniah. Jadi mungkin anda juga berpeluang untuk kali ini, tapi bagi can lah dekat orang lain. Bagi can dekat orang lain. Jadi anda yang belum lagi bertuah, sediakan pen, sediakan kertas, catatkan nota-nota penting yang akan disampaikan oleh panel kita untuk menjawab persoalan yang saya kira mudah untuk kalau anda bersama kita sehingga akhir rancangan ini. Baik, bantu saya untuk kita sharekan dulu video ini supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita boleh dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Ada sahabat saya kata seram tajuk pagi ni Ustaz. Seram ya. Nak tahu seram ke macam tak seram, kita tunggu sehingga akhir. Tengok menggigil ke tidak. Baik, itu akan dikongsikan oleh panel kita. Baik, saya teringat sidang penonton yang dikasihi sekalian, satu kisah baru dalam minggu ni saya pergi kursus, saya menghadiri satu kursus dan dikongsikan oleh penceramah lah tuan guru saya yang mengajar kursus ketika itu berkenaan yang apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Saya ingat beliau telah menguruskan satu kes pusaka yang melibatkan 24 lapis. Tuan-tuan, kes yang biasa datang jumpa saya ni 1 lapis, 2 lapis, paling-paling pun 5 lapis. Itu pun kita subhanallah nak kira tu pecah kepala. Dia punya lapis dia, sebab saham dia jadi banyak. Tapi ni tuan-tuan, tuan guru saya lah, jadi Allah Subhanahu Taala memang bagi dia ilmu yang hebat. So 24 lapis ada kes pusaka datang pada dia tuan-tuan, dengan izin Allah sebulan sahaja selesai. Macam mana boleh jadi macam ni? 24 lapis sebulan sahaja selesai. Kita ni ada kes-kes yang biasanya masyarakat kebanyakannya 1 lapis tak selesai-selesai, setahun, 2 tahun. Sebab apa? Tips yang saya dapat adalah kerjasama yang bagus, kerjasama yang baik daripada setiap waris, daripada setiap lapis. Itu yang penting. Dan satu lagi kes yang dikongsikan juga 27 lapis, tapi dia punya kesan masa yang diambil selama setahun baru selesai. Ni 24 lapis sikit, 24 dengan 27 lebih kurang sebulan dah selesai. Ini kesan dia, nampak perbezaan dia. Sebab apa? Adanya hubungan silaturahim yang baik, yang kerjasama yang bagus daripada setiap ahli waris, sehingga pengurusan pusaka tu jadi terbaik, dapat selesai dengan sempurna. Baik, itu sekadar mukadimah bagi dari pihak saya. Nantikan perkongsian yang menarik daripada panel kita. Saya perkenalkan, alhamdulillah, beliau ni biasa dijemput lah, dan kita pun pernah jemput di dalam siri Rancang Harta Celik Pusaka ini. Siapa lagi tak kenal, tak kenal maka tak cinta. Follower beliau ramai. Kalau dia up post tu macam-macam komen, orang nak tanya pusaka, jadi tak menang tangan nak jawab. Beliau saya perkenalkan lah.
kita punya panel kita pada hari ini adalah Ustaz Muhammad Saleh bin Abdul Sahar. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Macam mana perjalanan hari ni? Kata pagi-pagi tadi dah hujan lebat Ustaz. Oh, tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang Ustaz. Oh, dia punya jam je tak boleh bawa bincang. Tak boleh bawa bincang. Tak boleh bawa bincang je. Kena bawa roti siap-siap je Ustaz. Ya, betul. Baru boleh selesa dalam perjalanan sampai. betul. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Sampai juga dengan selamat ya Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Sahabat-sahabat saya di FB, kalau ada soalan, mohon komen di bawah untuk sama-sama saya bacakan, dan insya-Allah kita minta panel kita untuk jawab persoalan pada hari ini. Baik, sebagai mukadimahnya Ustaz. Ya. Kalau kita tengok tadi kisah yang saya bawakan tadi Ustaz. Baik. 27 lapis, 24 lapis. Ada 24 lapis sebulan boleh selesai. 27 lapis setahun. Ini tuan guru Ustaz yang buat. Jadi mungkin Allah bagi ilmu dia untuk uruskan yang terbaik lah. Kita ni kadang-kadang kes 1 lapis, 2 lapis Ustaz, makan tahun Ustaz. Makan tahun baru selesai. Betul. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan sebagai mukadimah kan, macam mana, apakah tuntutan dalam menguruskan harta pusaka ini? Baik, silakan Ustaz. Terima kasih pada tuan moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi mirasus samawati wal ard. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, bagi Allah jualah hak milik segala miras langit-langit dan bumi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'allamul faraid wa alamuhan nas. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarlah ia kepada orang lain. Yang saya sebut dua dalil ini menunjukkan bahawa peri pentingnya kita mesti mengetahui ilmu faraid. Kerana apa? Ia akan berkait dengan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini. Sebab dia membincangkan bab pusaka. Bab pusaka ni kita kena tahu maksud pusakanya apa. Kan? Pagi ni insya-Allah kita bincang pusaka, bukan saka. Kan? Satgi sambil-sambil dengar nanti kan duk pejam celik dengar saka saja kan. Seperti kita pagi ni tajuk pusaka. Kan? Dan sidang penonton yang sedang menonton ni, sekarang yang sedang bercuti ni, negeri-negeri bercuti macam Johor, Kelantan, Kedah, Terengganu, yang ada masa bolehlah menonton. Sahabat-sahabat kita di negeri-negeri lain pun kalau yang ada masa berkesempatan boleh menonton bersama. Kita nak bincangkan perbincangan yang jarang kita kupaskan, ataupun kalau di Masjid Surau jarang nak membincangkan isu-isu berkenaan ini. Sebab apa? Dia berkaitan dalam ilmu faraid, dan ilmu faraid ini berkaitan dengan ilmu kira-kira. Maka di sini kalau kita lihat apabila berlaku kematian, dari segi tuntutan dalam membicarakan pusaka bagaimana. Kalau kita di sini kita kena lihat, bila seseorang itu mati, dia meninggalkan harta. Ada harta yang ditinggalkan itu, maka dia ada waris, maka ada hak waris di situ. Sebab itu dalam kita nak bincang harta pusaka ni, dia boleh jadi silap-silap, boleh menjadi kewajipan pula kena buat bicara tersebut. Kerana apa? Mungkin di situ ada waris yang dhaif, waris yang miskin, yang memerlukan harta tersebut untuk kelangsungan hidup. Yang ni kita kena faham. Tuntutan itu kena lihat di situlah. Mungkin ada setengah-setengah waris rasa macam tak apalah, kami semua adik-beradik ada harta, nanti dia pandai-pandai. Dia jadi masalah lain pula. Masalah apa? Harta pusaka itu tidak dimanfaatkan pula. Maka bila tidak dimanfaatkan menjadi kerugian, maka sia-sialah si mati kalau harta itu tidak dimanfaatkan. Sekurang-kurangnya kalau waris pergi bicara, selesaikan dahulu kes pusaka dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kalau harta itu dapat dimanfaatkan kepada waris-waris untuk kelangsungan hidup, kita berharapkan itulah sebagai amal jariah kepada si mati. Yang ni kita kena tahu. So maka di sini dalam kita nak menguruskan pusaka tu, kita kena kalau boleh segerakan semampu yang boleh. Itu bab pusaka. Jangan duk kita kata tanah kubur masih merah. Biasa dia dengar. Tu ayat skrip drama tu. Dia tak sebut lagi tanah kubur kali hijau. Nasib baik tak sebut kali tu kan. Tapi realitinya begitulah. Sebab tu kita kalau nak bincang bab pusaka ini, kena kalau boleh jangan tangguh-tangguh. Kita jangan tangguh-tangguh sebab kita bimbang yang kita sebutkan tadi. Dia takut pelapisan itu berlapis yang banyak, dan bila berlapis yang banyak dia menjadi
kepayahan pula kepada waris-waris yang lain untuk menguruskan itu. Makin sukar lagi nak. Ya, betul. Maknanya kalau dah jadi macam kes kalau dah berlapis tu, maknanya betul. dia bukan lagi peringkat awal dah sebenarnya dah. Betul. Dah jauh begininya. Betul, jauh, panjang cerita. Dia bila bincang kat pusaka ni, dia perlukan ada dua perkara yang perlu ada. Pertama, kesabaran, kedua, pengorbanan. Nak bincang pusaka ni, dia kena ada kesabaran. Sabarnya apa? Kena bersabar dengan ahli-ahli waris sebab tajuk kita ni nak pastikan jaga silaturahim, kan? Jangan tamak haloba, kan? Supaya apa? Tidak gugat silaturahim. Kena sabar dengan macam-macam perangai waris ni. Kena pula waris kita terdiri pada pakcik makcik pula, lagi banyak kena sabar. Yang uruskan pula, yang uruskan kita pula, anak saudara pula. Kan, pakcik kata aku makan garam lebih dulu pada kau. Itu jadi darah tinggi banyak tu. Kan? Itu kena sabar. Yang kedua, pengorbanan mesti kena ada. Sebab apa? Bila kita nak mohon sesuatu, ialah permohonan bicara dan sebagainya, semua melibatkan kos. Kan? Katalah kita nak pergi buat cerai rasmi, kena bayar. Lepas tu kita nak bayar cukai tanah yang lebihan-lebih yang masih ada tunggakan, kena bayar juga. Siapa nak keluarkan duit? Kalau tak kita yang memulakan dahulu untuk musaka tu, kita lah kena keluarkan duit dahulu. Itu antaranya kena bersabar, banyak sabar, kena banyak berkorban. Sabar dan berkorban. Kalau tak berkorban, kita terkorban. Itu je ceritanya. Okey, baik Ustaz. Maknanya tuntutan harta pusaka ni Ustaz, dia kena uruskan juga. Bila nak urus, sidang penonton yang dikasihi sekalian, kena tahu ilmu faraid. Jadi dah tahu ilmu faraid sebab kita dah belajar dah minggu-minggu yang lalu, 2 minggu lepas saya kira kita dah belajar berkenaan dengan ilmu faraid. InsyaAllah pencerahan dah ada. Kena urus bila kita dah bila harta pusaka tu dah jadi, dah ni kena urus segera. Tuntutan dia kena segera. Dan tuan-tuan, seperti mana Ustaz pesan tadi, sabar dan kena korban Ustaz, maknanya kena hadapilah benda tu. Tak boleh, maknanya tak mudah. Tak ada siapa pun yang dia mudah. Dia memang sebab cerita orang dalam hati, harta orang dalam hati, jadi dia kena kena usaha, kena sabar banyak. Baik Ustaz, maknanya kena urus jugalah harta ni juga Ustaz. Baik, kalau kita tengok di antara waris-waris, bila kita nak urus ni, ada waris kata aku abang long, aku yang uruskan. Ada yang kata abang long ni dah tua, bagilah adik-adik yang mana sihat-sihat ni, acik ni ataupun ucu ni tak kerja, dialah uruskan. Sebenarnya dalam pembahagian harta pusaka, siapa waris yang layak untuk uruskan? Silakan Ustaz. Okey, baik. Dalam kita nak menentukan waris siapa yang layak, dia sebenarnya kaedah dalam membicarakan pusaka ni, dia kena lihat siapa di kalangan waris faraid kita, waris asas faraid kita siapa. Di sini yang kita kena tahu waris asas faraid kita. Sebagai contoh, apabila berlaku kematian, si mati tu ada ayah yang masih hidup, ada ibu yang masih hidup, kemudian dia ada isteri, kemudian dia ada anak lelaki dan anak perempuan. Maka siapakah layak untuk mohon bicara pusaka? Maka di kalangan semua waris ni, siapa-siapa boleh mohon. Dia bukan kira abang yang sulung ke dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam aku abang yang sulung, aku yang kena mohon dan sebagainya, kan? Ataupun oleh kerana aku ni orang yang tengah-tengah, aku yang kena mohon. Ataupun aku waris lelaki, aku kena mohon. Waris perempuan tak boleh mohon. Sebab tu kita kena tengok waris faraid tu siapa yang ada berkepentingan terhadap harta tersebut, harta si mati. Yang ni kita kena faham. Bila kalau kita masing-masing melepas tangan, kata tak apalah abang long lah yang buat, ni jadi masalah. Dia melepaskan tangan, ataupun dia sebenarnya dia bukan lepas tangan, dia macam mana, dia malah nak ambil berat sebenarnya, ataupun dia tak nak keluar modal, kan? Dia mesti akan fikir, kalau aku nak pergi pejabat pusaka, dia tak nak berkorban. Dia akan fikir, kalau aku keluar duit, kalau aku pergi mohon bicara, mesti aku kena keluar duit dulu. Lepas tu nak pergi bicara, nak pergi pejabat tanah, kalau katalah laluan highway, tol dan sebagainya, tu semua pakai duit. Bukan kita pakai kereta terbang, kan? Semua pakai minyak dan sebagainya. Nak jumpa saudara-mara, waris-waris dan sebagainya, nak bincang cara baik, itu semua melibatkan kos. Bukan maksudnya kita jumpa saudara-mara bagi duit, tak. Kita nak perjalanan tu, kena pula kita duduk KL, ada saudara yang duduk Pahang, ada yang duduk kat Kelantan, ada duduk yang dekat Terengganu. Nak jumpa sekali tu bukannya boleh kumpul sekali. Kadang-kadang kita kena pergi ziarah satu ke rumah. Maka di situlah kadang-kadang waris dia lepas tangan. Sebab tu bila ditanya siapa yang berhak, siapa yang layak, waris-waris yang saya sebut tadi, waris asas faraid itu yang saya sebutkan tadi, itulah yang layak. Boleh dimohon. Maknanya orang yang ada kepentingan terhadap harta tersebut. Sebab tu bila kita belajar faraid, kita dah tahu waris siapa, siapa yang berhak. Jangan kita kata
disebabkan dia tak ada anak lelaki, aku sebagai pakcik aku menguasai seluruh harta. Tak betul. Dia selalu kadang-kadang orang kita berfahaman begitu. Kadang-kadang pakcik tu Ustaz bukannya, kadang-kadang dia pun belum tentu ada bahagian ni Ustaz. Ya betul. Ataupun bahagian ni sikit je. Sikit je. Nampak tapi sikit. Betul. Sebab tu kadang-kadang bila ada kes-kes melibatkan pengiraan ni, saya kadang buatlah contoh kiraan. Ada satu kes bila kematian tu ada seorang isteri, 2 orang perempuan, 2 orang anak perempuan, dan dia ada 5 orang adik-beradik pakcik yang masih hidup. Bila kita buat kiraan kes tu, dia kata, "Ustaz, saya ni pakcik, kira waris lelaki ni kira dapat lebih lah." Saya kata belum tentu lagi. Bila kita kira-kira, bahagian yang pakcik tu lebih sikit daripada anak saudara perempuan. Dia macam tak puas hati. Dia kata apa? "Ustaz, betul ke Ustaz kira ni?" Kita dalam hati dah lah, hang tanya aku, betul hang tanya betul tak betul? Kalau ikutkan nak pang tapi kita dah lah banyak kerja. Lepas tu bila kita tolong kira kan, dia kata macam boleh ke, betul ke Ustaz? Saya senangnya, kalau ada persoalan macam tu, saya kata kalau Tuan Haji tak percaya, pergi ke Mahkamah Syariah, buatlah perintah faraid, dapatkan sijil perintah faraid. Kita cakap elok kan, Haji pergilah ke pejabat mahkamah, pergi mohon, kita sebutlah baik-baik, takkan kita nak marah-marah kan. Tapi kita dah kira, bila orang dah tanya kepada kita dah kira, dah tunjuk kaedah kiraan siapa yang berhak dan sebagainya, itulah hak dia. Ni kadang-kadang kefahaman masyarakat kita beranggapan bahawa bila je berlaku kematian, tak ada waris lelaki, dia sebagai pakcik waris lelaki seolah-olah bahagian yang lebih. Ni kesilapan masyarakat kita. Sebab dia nampak mungkin tak ada waris-waris yang lain. Dia pakcik biasa. Betul. Dialah yang menguasai. Sebab tu kadang-kadang kita jangan duk fikir macam tu. Kan sebelum ni saya pernah cerita riwayat kisah antara sebab turunnya ayat pewarisan, surah An-Nisa ayat 11-12. Kisahnya ketika mana para sahabat ni sedang berperang Uhud, ada yang mati syahid. Bila mati syahid, ada seorang balu yang dia ada seorang isteri dan 2 orang anak perempuan. Kemudian dia ada tinggalkan harta, si mati ni, syahid sahabat Nabi ni ada tinggalkan harta. Maka pakcik sebelah adik-beradik si mati ni, maknanya yang telah syahid ini, dia pergi menguasai seluruh harta tersebut. Maka isteri si mati mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun minta petunjuk dan hidayah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunlah surah An-Nisa tentang berkenaan tentang pembahagian yang perempuan isteri si mati dapat 1/8 dan 2 orang anak perempuan dapat 2/3. Maknanya saya nak sebut apa? Zaman para Nabi dulu, para sahabat dulu pun ada kes-kes yang mula nak menafikan hak waris. Zaman lah ni banyak tak tuan-tuan? Lagi banyak. Lagi banyak. Macam contohlah orang kata, zaman dulu homoseksual. Kan? Suka jantan sama jantan, betina sama betina kan. Zaman ni ramai tak? Lagi ramai. LGBT. Kita ni tuan-tuan sebenarnya penyakit maksiat tu ataupun penyakit yang buat masalah tu memang ada setiap zaman. Cuma zaman kita je berbeza. Sama ada zaman Nabi ataupun yang bukan zaman Nabi. Yang kita ni tiada Nabi. Maka kita kena berpegang teguh kepada ajaran yang sebenar. Baik, itu dia. Maknanya waris yang selagi mana dia ada waris yang layak, yang ada berkepentingan untuk terima harta pusaka, dia boleh untuk uruskan harta pusaka tersebut, Ustaz. Baik, kalau sidang penonton ada soalan, boleh boleh komen di bawah, boleh ajukan soalan. InsyaAllah kita akan bantu untuk panel kita menjawab. Baik Ustaz, tadi kalau kita tengok, maknanya siapa sahaja waris boleh untuk uruskan harta pusaka tersebut. Boleh tak contohlah dah ada yang volunteer nak uruskan, Ustaz, kemudian dia buat sendiri tanpa dia senyap-senyap. Kes saya rasa keadaan ni banyak yang berlaku. Dia terus pergi pejabat tanah sendiri, ataupun dia terus pergi bicara pusaka, mohon bicara pusaka, tanpa dia maklumkan kepada waris-waris yang lain. Silakan Ustaz, macam mana? Baik. Sebab tu saya sebutkan tadi berkenaan tentang waris asas tadi tu. Waris asas tu berkenaan tentang bahagian waris asas itu, siapakah yang layak? Kalau kata ada waris-waris yang memohon, waris yang memohon, contoh abang yang sulung ke ataupun adik yang sulung, dia mohon sendiri. Dalam kaedah permohonan berkenaan tentang ni contoh berkenaan waris asas. Kita tengok sedikit. Ni si mati ada ibu, bapa, isteri atau suami, tengok siapa yang mati, dan anak perempuan dan anak lelaki. Ini contoh antara contoh lah. Kalau kata adik-beradik dia ada 10 orang, 5 lelaki dan 5 perempuan, contoh. Maka kalau yang memohon itu, yang membuat permulaan, buat permohonan, bagi saya tak ada masalah, sebab dia siapa-siapa waris layak boleh mohon.
Cuma bila mana nak meletakkan pentadbir, siapa yang berhak dan sebagainya untuk mentadbir, itu perlu di kalangan, itu perlu budi bicara atau perbincangan di kalangan ahli-ahli waris. Maknanya dia tidak boleh menafikan ataupun menguasai seorang diri dengan menafikan hak-hak waris yang lain. Tak boleh lah kan? Kita takut bila dia nama dia seorang diri saja, dia menafikan hak orang lain, dia mengambil harta yang salah, harta yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tak boleh mengambil harta orang secara yang salah, yang secara yang batil. Ada kes yang saya pernah jumpa lah kan, masa kita kuliah maghrib, kadang-kadang kuliah subuh, adalah waris yang datang jumpa. Dia kata, "Ustaz, saya ada satu kes pembahagian pusaka. Rupa-rupanya adik lelaki dia buat permohonan bicara pusaka tanpa pengetahuan adik-beradik lain. Kemudian dia hanya menyatakan waris dia siapa, hanya dia seorang saja. Dia letakkan sijil mati mak dia kan, kemudian sijil perkahwinan dan sebagainya, letak waris siapa, waris dia. Geran semua dia pegang masa tu. Ni ada cerita. Saya tak nak sebut kat mana tempat dia, kata sebut pula. Dia kata tamak haloba. Ya, ni tamak haloba. Tanah dia nilaiannya mahal, juta. Sebab tanahnya dekat pinggir badar kan. Saya tak nak sebut kat mana kan. Ada kes ni, saya baru habis mengajar kuliah masa tu, waris tu jumpa saya, abang dia. Dia kata adik dia menafikan hak waris yang lain. Masa mak dia mati, geran atas nama mak dia, dia buat permohonan bicara pusaka senyap-senyap tanpa maklum pada waris-waris yang lain. Kemudian dia lampirkan dia punya salinan IC, biasalah prosedur dan sebagainya. Bila dah lama cerita tu, dah 2-3 tahun, 4 tahun, masuk 4 tahun, dia kata, saya sebagai abang ni Ustaz, saya tergeraklah bila Ustaz Ustaz pernah ceramah. Lepas tu Ustaz pernah sebut pusaka ni kena uruskan segera dan sebagainya. Saya teringat mak saya meninggal 4 tahun selepas tu. Kita adik-beradik tak pernah bincang pasal pusaka. Sebab kita beranggapan apa? Adik-beradik ni maksudnya pakat-pakat lah, maknanya siapa nak balik rumah tu ke, ataupun nak pergi ke tanah pusaka dan sebagainya. Sebab yang geran pegang tu adik dia, maknanya dia orang macam tak bergaduh lah. Rupanya adik bongsu dia dah buat bicara senyap-senyap. Ini berlaku. Lepas tu dia tanya saya, macam mana Ustaz? Saya kata, kena mohon semula lah, ataupun dia ada orang berkepentingan di situ. Lepas tu saya tanya dengan adik-beradik lain, adik-beradik yang lain macam mana? Itulah Ustaz, bila dah jadi begitu, hubungan kekeluargaan dah mula tergugat dah, silaturahim. Semua dah sangka tak baik dengan adik, adik cakap semua dah tak percaya dah. Dia jadi gaduh gitu. Sebab tu tuan-tuan, kita dalam membincangkan harta pusaka, dia kena ada sepakat. Pertama, dia ada 3 perkara. Ni kalau tuan-tuan ni sedang menonton, catat nota-nota ni tak ada dalam kitab. Ini saya buat study sendiri. Pertama, dalam membincangkan harta pusaka, pertama yang saya sebutkan tadi, ilmu faraid kena ada. Itu. Yang kedua, kaedah pentadbiran. Nak pergi ke mana, bidang kuasa mana, nak pergi bicara dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama di antara waris. 3 aspek ni penting kena ada. Kalau tak ada ni, contoh dia tahu hukum faraid, dia tahu kaedah pentadbiran, nak pergi bidang kuasa mana, bicara di mana, tapi tak ada kerjasama, tak boleh jalan juga. Kalau boleh bagi kerjasama, contoh waris boleh bagi kerjasama, bab faraidnya waris tak apa faham, jahil, bab pentadbiran undang lagi jahil, tak selesai juga. Waris-waris kata apa? Tak apalah, kita bagilah sama kata, contoh selesai ke pusaka tu, tak selesai lagi. Sebab apa? Dia tak buat permohonan bicara pusaka. Yang ni kita kena tahu. Bila nak bincang pusaka, kita nak memastikan harta pusaka ini menjadi hak kita atau dimanfaatkan secara baik. 3 perkara ni kita kena tahu cara kaedah pengurusan dia. Baik. Itu. Jadi Ustaz dah kongsikan 3 perkara penting untuk uruskan harta pusaka. Saya tak tahu itu soalan atau tidak, mungkin soalan lain, mungkin ya. Jadi pastikan bersama tuan-tuan perempuan sediakan pen dan kertas untuk catatkan nota-nota penting untuk mungkin anda jadi pemenang ataupun penonton bertuah kita pada hari ini. Sebarang persoalan boleh ajukan di ruang komen, insya-Allah kita bantu untuk menjawab. Baik, maknanya kena, kalau boleh lah kalau boleh dapatkanlah bincang bagi tahu. Sebab apa? Tajuk kita hari ni tamak haloba gugat silaturahim. Kita nak urus pusaka, kita tak nak dikategorikan sebagai waris yang nakkan harta tu, nak rebut harta, sebab kita nak uruskan baik supaya hubungan silaturahim tak terputus, adik-beradik tak jadi masalah. Kalau cerita yang Ustaz bawakan tadi, kalau kita tengok terputusnya silaturahim, dah jadi salah faham. Puncanya tadi masing-masing beranggapan dengan tak apa, ada orang urus,
boleh duduk sama-sama. Rupa-rupanya ada udang di sebalik mi goreng yang sedap tu. Baik, Ustaz, macam mana kita dah, bila kita maknanya waris-waris boleh uruskan, jalan yang terbaik adalah untuk kita urus, kita bincanglah yang terbaik maknanya. Kalau kita nak bahagikan, contoh ada juga harta-harta yang kadang-kadang waris ataupun dia beranggapan benda tu tak bernilai pun. Macam tak ada apa, takkan tak ada nilai, mungkin pasu bunga ke, dia rasa katil, almari, dia rasa tak bernilai pun, tapi benda ni juga kadang-kadang dia menjadi perebutan juga di kalangan ahli waris. Jadi Ustaz, macam mana kita nak bahagikan harta-harta yang dikategorikan tidak bernilai ni Ustaz? Okey. Sidang penonton rahmatullah sekalian, pertamanya kita kena faham definisi harta pusaka itu sendiri. Yang seperti mana disebut dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa apa-apa harta yang ditinggalkan oleh semati. Maksudnya harta pusaka ni dia bukan hanya sekadar rumah, dia bukan sekadar tanah, dia bukan sekadar kereta, duit simpanan. Apa-apa yang ditinggalkan oleh si mati, kalau dia beli pinggan mangkuk tu berjenama koral, maka itu harta pusaka si mati. Kalau dia beli TV plasma, sekarang ni smart TV kan, kalau dia mati, smart TV tu pun harta pusaka. Hatta sehingga kepakaian pun, kalau ada pakaian yang berjenama kan, pakaian itu juga disebut sebagai harta pusaka. Maka kalau kita nak tahu nilaian harta yang tidak bernilai, harta-harta yang tidak bernilai ni selalunya makanan lah. Makanan-makanan yang disimpan dalam peti ais ke apa, yang cepat rosak, yang cepat bernilai, itu cerita lain. Yang kita nak fokuskan di sini dari segi bab harta itu sendiri, harta-harta kecil, yang contoh yang saya sebutkan tadi itulah, pinggan, mangkuk, pakaian dan sebagainya kan. Kalau kata kita rasalah kan, kita pakat dengan adik-beradik dalam bab pakaian yang berjenama ni, siapa nak ambil, siapa nak miliki kan. Contoh mesin basuh pula, siapa yang nak miliki. Yang tu kena pakat secara baik. Kalau kata nak cerita pasal geran, memang tak adalah geran jenuh nak cari geran macam tu kan. Cumanya dalam membincangkan bab harta pusaka, kita kena kawal emosi dengan baik. Saya ialah kes yang lain juga, waktu kita kuliah juga, ini semua pengalaman-pengalaman kita tuan-tuan. Pengalaman-pengalaman saya ni bila mengajar bab pusaka, bila kita cerita bab pusaka ini, setiap tempat yang kita pergi ada kisah kan. Yang satu kes, bila mana ada jemaah tu datang jumpa saya, dia kebetulan dia saja singgah, kebetulan dia habis dia maghrib nak singgah sekejap je. Bila tajuk pusaka, dia duduk sekejap, dia dengar, sebab dia baru kematian ibu dia. Kita ni tuan-tuan, bila kita nak tahu bab pusaka ni, bila berlaku kematian je. Kalau kata tak ada siapa meninggal dunia di kalangan waris kita, semua buat tak reti je. Tak ambil tahu je, buat tak reti. Alah tak pi lah kan, pandai-pandai lah. Tak pun, kalau pun dia tahu apa, alah nanti mati senang, laki 2 perempuan 1, tu je disebut. Hakikatnya dia ada pecahan lain yang 6, ada 6 pecahan tu yang kena tahu kan. Kes dia bila mana berlaku kematian begitu, mak dia meninggal dunia kan, dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, Ustaz cerita bab pusaka ni, dia berkait dengan saya Ustaz. Baru ni mak saya meninggal dunia, mak saya ni adalah pakaian-pakaian dan sebagainya. Kemudian dia kata adik-beradik perempuan dia ni duk berebut, yelah pakaian berjenama kan, pakaian dia memang branded lah. Maka saya duk fikir-fikir begitu Ustaz. Saya cakap dengan adik-beradik saya, mana pakaian mak? Dia keluarkan pakaian tu, dia bakar. Allah. Dia tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Okey tak? Cadangan saya nampak bijak. Saya kata, itu tak bijak. Saya nak cakap bangang saya. Tapi tak sampai hati kan. Kan aku cakap bangang kan. Ustaz ni kasar betul bahasa kan. Sepatutnya tak bijak tu. Apa bagai pakaian? Sedangkan kalau pakaian itu, kalau kita manfaatkan betul-betul, ataupun kalau waris-waris sepakat nak buat wakaf dengan waris-waris semua, sepakat kata okeylah pakaian mak yang kita wakafkan, sekurangnya dapat amal jariah si mati. Ini pergi bakar pasal apa? Kan? Mana kena cerdik lah, kena bincang. Sebab tu saya kata-kata bab pusaka ni jangan emosi. Kena tenang-tenang, jangan emosi. Bila kita emosi, dia jadi begitulah kan. Adik-adik gaduh je, semua nak buat keputusan mendadak. Saya cakap, pasal apa tuan bakar? Sebab tuan lelaki ke tak boleh pakai baju perempuan tu kan? Dia taklah Ustaz, memang saya geram, adik-adik perempuan saya semua duk gaduh. Saya kata tak betul. Saya kata pakaian tu sepatutnya boleh dimanfaatkan tempat lain. Bincang pakat dengan baik waris-waris kan. Tu dia kata, habis Ustaz dah pakat, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Pakat balik lah dengan waris-waris. Sebab tu dalam membincangkan bab pusaka tu saya sebutkan tadi, kerjasama muafakat di antara waris mesti ada. Kita kena ingat tuan-tuan, kita dapat harta pusaka ni daripada si mati, bukan harta kita.
kita dapat ni secara percuma, dapat banyak ke, dapat sikit ke, itu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah bagi hukum dah. Yang ni kita kena faham, itu rezeki yang kita tetapkan. Macam contohlah, panjang sikit cerita ya. Silakan Ustaz, tak apa. Macam contoh, bila ada kes kematian isteri, selalu suami mati dulu, ni isteri yang mati dulu. Bila isteri mati dulu, ada suami dan ada anak-anak. Anak-anak kata apa? Anak-anak tanya kat saya, boleh dia tanya faraid pasal harta mak dia. Kemudian dia tanya kat saya, Ustaz, macam mana saya nak sekat bapak saya pada menikah lain? Pula dah. Saya kata, pasal apa nak buat kerja gila-gila ni? Tak Ustaz, saya kira kalau bapak saya menikah, baru kahwin sebulan meninggal, jadi mak tiri pula dapat harta pusaka pula kan, bapak saya punya. Saya kata, itulah rezeki kan? Kita kena faham rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan. Kalau kata bapak kita tak nikah, tak kahwin, agak-agak kita nak jaga bapak kita ke? Tak tuan-tuan, sembang kari je tuan-tuan. Sembang kekarian kita ni. Cakap, tak apa Ustaz, saya jaga mak saya. Sembang je tuan-tuan. Tapi tak jaga pun sebenarnya. Sebab tu kalau kata bapak kita nak menikah ke, ataupun mak kita, contohlah mak jarang nak menikah kan? Tapi kalau mak kata nak menikah, sebab apa? Dia mesti sebab kebajikan dia, ataupun dia nak ada pasangan, ada teman yang boleh diluahkan perasaan. Itu je ceritanya. Maknanya jadi walaupun harta ni yang kita rasa dia tak bernilai, dia sebenarnya kita perlu bincang dan bincang baik-baik untuk supaya hubungan silaturahim tu tak berpecah lah. Kes betul. Jadi terbakar baju Ustaz, betul, semua orang tak dapat manfaat. Jadi kalau dibincang elok-elok, mungkin setiap orang akan dapat helaian bajunya masing-masing. Maknanya masing-masing dapat, dah tak ada pecah belah, hubungan silaturahim pun dapat bersambung. Baik, terima kasih jawapan yang diberikan oleh Ustaz. Sidang penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita ada soalan daripada FB kita. Kita raikan dulu soalan daripada Real Syahrul Khair. Real betul Syahrul Khair Masyudi. Terima kasih kepada Real Syahrul Khair Masyudi. Soalannya Ustaz, apa yang MAIS boleh bantu masyarakat untuk selesaikan masalah harta pusaka? Okey, terima kasih kepada yang bertanya. Apakah MAIS yang boleh bantu? Banyak tuan-tuan. Salah satunya runding bicara dan khidmat ceramah macam ni tuan-tuan. Kita membantu. Kalau tuan-tuan contohlah ada waris-waris ataupun yang memerlukan bantuan khidmat runding cara dan sebagainya, MAIS sedia membantu tuan-tuan. Boleh datang MAIS Boleh, tak ada masalah. Datang ke pejabat MAIS, insya-Allah kita bantu. Macam contoh, Ustaz nak minta pandangan Ustaz, pembahagian ni macam mana, bagaimana nak kaedah permohonan dan sebagainya. Tuan-tuan datang je MAIS. Kita tak kena cas apa pun duit kopi pun tak ada. Maksudnya datang kita bantu. Itu antaranya lah, kita bantu memberi nasihat. Sebab apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mohon bicara pusaka, tuan-tuan nak pergi pejabat tanah dan sebagainya, time tu lah sibuk nak tanya dan sebagainya, ataupun time tu lah kita, yelah, tuan-tuan pun faham, bila kita pergi pejabat pusaka ni tugas dia banyak. Mungkin adalah setengah-setengah kaunter tu yang boleh membantu, okey, tak ada masalah. Kadang-kadang kaunter pun sibuk, dia orang pun sibuk. Dan insya-Allah kita di MAIS kita boleh membantu masyarakat. Kemudian MAIS sendiri juga kita boleh membantu masyarakat dalam kaedah permohonan bicara pusaka juga. Kita tengok kes pusaka yang bagaimanalah. Pusaka ringkas ke dan sebagainya, insya-Allah kita boleh bantu. Kalau pusaka itu makan 7 keturunan tuan-tuan, panjang cerita lah. Panjang cerita sebab dia banyak prosedur lah. Nak buat anggapan kematian dan sebagainya. Sebab dulu zaman-zaman dulu nak cerita bab mati ni, sijil mati ni tak ada. Kadang-kadang ada kes yang Tok Guru Faraid kita cerita, sijil matinya zaman perang Jepun, sijil lahirnya, tarikh je tu banyak ribu. Ni ada certain kes macam ni. Sebab di sinilah kita di MAIS kita membantu masyarakat. Kita membantu masyarakat dalam menyelesaikan pusaka ini. Sebab kita nak pastikan supaya harta pusaka kita ataupun harta pusaka waris-waris kita tidak menjadi salah satu sumbangan kepada aset yang terbeku yang cecah sehingga 60 ke 70 bilion. Yang ni kita nak hindarkan sebenarnya. Jadi maknanya Ustaz, pihak MAIS boleh maknanya masyarakat boleh datang kepada MAIS untuk uruskan pusaka di MAIS. Antaranya yang saya dapat tangkap tadi, kena sesi runding cara percuma, betul. Cara percuma ni. Maknanya ada masalah sebenarnya, masyarakat jangan segan-segan datang ke MAIS untuk tanya dulu.
dapatkan nasihat dulu. Boleh ustaz telefon, boleh, maknanya boleh nanti juga MAIS untuk uruskan pusaka. Tapi kita tengok kes yang bagaimana je ustaz. Ya, betul. Maknanya bolehlah tuan-tuan, puan-puan, masyarakat boleh datang ke MAIS, dapatkan khidmat runding cara, boleh tebus pusaka bahagian Baitumal, dan juga kalau yang berminat untuk mengadakan seminar atau kursus juga, untuk nak jemput pihak MAIS untuk bagi taklimat dan sebagainya, boleh. Tuntutan harta pusaka yang melibatkan bahagian Baitumal juga boleh juga hadir ke MAIS. Terimaan pelbagai harta pusaka alih dan tidak alih, juga penjualan harta pusaka. Jadi semua perkhidmatan-perkhidmatan ni tuan-tuan, puan-puan boleh datang ke MAIS, boleh layari website MAIS www.mais.gov.my atau hubungi terus pegawai-pegawai di talian 0355143773 ataupun 33772. Jadi kalau boleh buat temu janji dulu untuk kita ada pembetulan sikit. Apa sikit yang berkenaan tentang ceramah atau kursus tu. Ada yang salah faham. Dia telefon pejabat, kata ustaz, bila MAIS nak buat kursus? Bukan kita buat kursus. Maksudnya begini, pihak tuan-tuan membuat satu perancangan ataupun di masjid ataupun di surah qaryah tuan-tuan nak buat pengurusan harta pusaka contoh, maka dijemput kami sebagai tenaga penceramah. Itu maksudnya. Kita memang setakat ni kita tak sediakan kursus khas untuk orang luar, belum ada lagi. Sebab kita perlukan perancangan yang teliti lah benda-benda ni. Lebih-lebih lagi sekarang tengah musim pandemik, kita nak bertemu dengan orang pun susah, nak berhati-hati, terhad. So yang cadangan yang kita buat tu, kursus itu maksudnya kalau di masjid, di masjid-masjid ataupun surau ataupun agensi-agensi swasta dan kerajaan yang nak membuat kursus tersebut, maka kami di Majlis Al Muslim Selangor memang ada pegawai-pegawai sebagai tenaga penceramah untuk kursus tersebut. Itu. Baik, maknanya tuan-tuan, puan-puan boleh untuk jemput MAIS sebagai penceramah. MAIS kita dalam tempoh PKP ni susah nak buat buat program lah. Jadi kalau ada tuan-tuan boleh rancang sendiri program untuk jemput, insya-Allah kita cuba bantu untuk selesaikan. Sebarang masalah tadi boleh hubungi pihak MAIS 0355143773 ataupun 33772. Baik, sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita rehat sebentar dan kita saksikan video berkenaan dengan perkhidmatan sewaan yang disediakan oleh pihak MAIS. Sama-sama kita saksikan.
Baik, itu dia perkhidmatan yang antara yang dia sediakan di MAIS. Jadi tuan-tuan mungkin ada nak sewa premis MAIS, boleh hubungi MAIS juga untuk tengok di website www.mais.gov.my. Baik Ustaz, tadi kita dah bincang panjang macam mana kita nak elakkan silaturahim dan sebagainya. Kita tengok macam mana siapa waris yang nak urus berkenaan dengan dan supaya kita nak jadikan urus takbir pusaka ni kita tidak dikategorikan sebagai waris yang tamak haloba lah, supaya silaturahim tu jadi cantik. Ustaz, kita dah janji dah pada penonton kita nak bagi hadiah. Jadi seperti biasa satu soalan Ustaz. Apa dia soalan Ustaz? Okey. Soalan yang mudah dan simple. Kalau yang pakat dengar ni insya-Allah boleh, siapa yang stay sehingga ke hujung rancangan ni insya-Allah tahu kot jawapan dia. Mudah saja. Soalan saya, apakah waris perlu tahu dalam kita untuk menguruskan harta pusaka? Yang saya sebutkan 3 tadi perkara tu. 3 asas benda yang perlu tahu. Jawab satu je Ustaz. Jawab 3 lah, mau kemas sikit. Ni mahal ni ada ni. 3 perkara penting. Tak kira lah tak ikut turutan pun tak apa, tapi 3 perkara penting untuk waris perlu tahu dalam menguruskan harta pusaka. Ingat, hadiah dia bernilai RM80. Ya, ini bijak pusaka game. Jadi sesuai dengan soalan dia 3. Mudah, saya kira mudah. 3 perkara, 3 poin tersebut. Jadi boleh cepat-cepat komen di ruang bawah untuk sama-sama jadi anda jadi penonton yang bertuah. Baik, boleh komenkan di bawah untuk jadi penonton bertuah. Baik. Ustaz, kita sambung. Kita mungkin ada soalan di FB. Kita tengok kita raikan dulu soalan penonton kita di FB. Sebentar kita tengok. Kita daripada Puan Hamidah binti Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon bertanya, sekiranya ada waris yang meminjam wang dari bapanya, kemudian dikatakan waris tersebut telah membayar hutang, hutang tersebut dengan membeli sebuah kereta untuk bapa dia. Maknanya dia bayar hutang dengan dia beli kereta, tetapi kereta tersebut didaftarkan atas namanya. Rumit ni juga Ustaz, bukan nama bapanya. Adakah kereta tersebut perlu difaraikan? Silakan Ustaz. Soalan ni agak rumit kerana apa? Dia melibatkan teknikal. Pada asalnya anak dia berhutang kepada bapa, kemudian atas faktor dia nak menggantikan hutang tersebut kepada bapanya, dia membeli kereta. Sebab kereta ni pula nak beli kereta, nak buat loan baru, bapa dia tak boleh, dah berusia. Maka disebab itulah dia ubah nama. Bila dalam kaedah ini waris-waris tahu bahawa kereta itu adalah hak milik bapa, walaupun namanya dia sekadar menggunakan atas nama adik dia saja, contoh anak dia saja, maka apabila bapaknya meninggal dunia, kereta tersebut akan jatuh sebagai harta pusaka sebenarnya. Pusaka juga. Sebab hakikatnya waris-waris dari segi hukumnya dah tahu dah, itu memang hak bapak dia. Ini kita kena faham. Maka bagaimana kalau kata nak pergi bicara pusaka, Ustaz? Nak buat bicara macam mana? Nama kereta atas nama adik saya, contoh. Maka adik itu apabila dia telah memiliki harta tersebut, dia buatlah nilaian kereta tu berapa dan berapa pula portion di kalangan ahli waris-waris. Maka nak mudah kisahnya ataupun nak mudah cerita, bagilah kepada portion waris-waris yang ada. Itu saja, selesai. Tak perlulah kita nak duk balas sangat pasal apa nama adik apa semua. Tu kena bincang baik. Sebab apa? Waris-waris dah tahu dah, kan? Adik dia beli kereta sebab nak ganti hutang bapak je, dan bapak pun tak kisah, tak ada masalah. Maka itu kaedah penyelesaiannya lah, yang kita perlu tahu. Maknanya hutang tersebut dikira selesai dengan arwah, tetapi kaedah nama yang diletakkan nama nama anaknya tu, dia kena sedarlah bahawa sebenarnya harta tu harta bapak lah. Betul. Cuma mungkin cara penyelesaiannya lah, tak perlulah sampai ke pejabat pusaka, ke JPJ. Bincang dulu mungkin kereta tu nak bagi pada siapa, kan? Jadi kalau kata memang dibahagikan kepada owner yang memang nama dia lagi selesai. Betul. Lagi mudah. Apa pun tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian, penting untuk kita berbincang dalam pengurusan harta pusaka ini. Kita tak nak nanti mungkin waris kata, kalaulah yang tadi punya nama dia kata, ni kereta aku. Bila dia kata macam tu, bermakna nanti dah itu isu, jadi tamak. Dia mulalah ni tengok dia nak harta bapa. Jadi sebenarnya dia rasa nak mudahkan, tapi sebaliknya yang berlaku. Penting tuan-tuan muka Allah SWT untuk
untuk uruskan harta pusaka ni kita bincang. Baik, kita rasa saya tengok okey, kita dah ada pemenang bertuah Kita dah ada pemenang bertuah yang jawab kita punya soalan dengan cepat dan betul. Mungkin kita boleh saksikan siapa dia. Siti Amira bin Abdul Rahim. Siti Amira Abdul Rahim. Okey, dia terus bagi poin macam ni Kenal waris, tahu pentadbiran, kenal harta. Betul Ustaz? Kurang tepat? Kurang tepat. Kenal waris, ataupun saya mungkin boleh baca lagi daripada Roshidi Roshidi itu pertama sekali Siti Amira, kemudian Roshidi Ahmad. Ada ilmu faraid yang pertama, kedua tahu kaedah pentadbiran harta pusaka, yang ketiga kerjasama di antara waris. Ya, jawapan ni tepat. Okey. Jadi saya serahkan dia punya juri dia kepada panel kita. Jawapan yang tepat adalah daripada Roshidi Ahmad. Tahu ilmu faraid. Okey, tahniah Encik Roshidi Ahmad. Jadi boleh PM pihak main untuk kita tuntut hadiah yang kita janjikan ni kepada Bijak Pusaka Game ni. Terima kasih dan tahniah lagi kepada mereka, kepada Siti Amira. Jangan bersedih sebab kurang tepat Ustaz kata. Jadi boleh cuba lagi next time. InsyaAllah ada soalan-soalan lagi minggu-minggu yang akan datang. Baik Ustaz. Yep. Tahniah lagi sekali lagi kepada penonton kita yang bertuah pada hari ini. Jangan lupa PM untuk tuntut hadiah kita yang kita janjikan. Ustaz. Ya. Maknanya tadi itu masalah hutang lah. Kita nak uruskan macam mana. Sekarang ni kita nak bagi pusaka. Bila nak bagi pusaka, apa perkara sebenarnya, perkara-perkara penting yang kita perlu buat dulu untuk supaya perbahagian tu jadi cantik lah orang kata. Ustaz, silakan. Apabila berlaku kematian, yang ni kita kena ingat. Apabila berlaku kematian, perkara pertama yang kita perlu selesaikan iaitu uruskan jenazah. Uruskan jenazah si mati dulu. Kemudian yang kedua iaitu lunaskan hutang si mati. Yang ini disebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembahagian pusaka itu adalah selesainya hutang dan wasiat. Maka apabila berlaku kematian, pertama uruskan jenazah, kedua lunaskan hutang si mati. Hutang dia sama ada hutang dengan Allah Ta'ala ataupun hutang dengan manusia. Yang ni kita kena faham. Hutang mesti disegerakan, diselesaikan. Ada orang bertanya, kalau kata hutang ni Ustaz, kita si mati ni ada hutang, kemudian kita dah selesaikan dengan harta pusaka dia, bila harta dia habis tapi hutangnya masih banyak lagi, macam mana? Maka di sinilah tidak menjadi kewajipan kepada waris-waris untuk melunaskan hutang. Sebab apa? Hutang harta si mati dah habis dah, tapi hutang tu masih berpanjangan. Hutang ni dia tidak mewarisi kepada waris. Cuma kita kena tahulah, orang yang berada dalam keadaan hutang, amalannya tergantung. Maka di sini kalau kata waris-waris berkemampuan, kita boleh lunaskan hutang arwah bapa kita ataupun arwah mak kita, lunaskanlah sebaiknya. Sebab itulah kalau berlaku kematian ni, kita sebagai waris selalunya pegang mikrofon kat depan tu cakap, tuan-tuan, kalau si mati ni ada hutang, selalu kita cakap datang jumpa saya atau waris-warisan. Sepatutnya kena sebut lah, minta halal dululah. Kan? Tuan-tuan, kalau bapak saya ni ada hutang, tuan-tuan, minta halal dulu tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan ada hutang dengan bapak saya, minta serah pada saya sebab dia harta pusaka saya. Kena sebut gitu. Sebab apa? Yang boleh halalkan orang yang halalkan hutang ni orang hidup ke orang mati? Orang hidup. Tapi kena jawablah, kena sambung balik ayat tu. Tapi kalau tuan-tuan nak tuntut juga, mai datang jumpa saya atau waris-waris kalau nak tuntut hutang si mati. Ada tak orang kes macam ni? Maknanya hutang dia tak habis lagi, tetapi harta pusaka dia habis dah dibayar. Ada tuan-tuan. Saya 2-3 hari lepas saya ada satu ceramah di tempat sebuah syarikat. Kes ni memang ada. Bapa dia ni kontraktor, kemudian menggunakan nama anak dia. Ni jadi masalah. Anak pula menjadi bermanan kena bayar hutang. Ini berlaku. Maka di sini dalam bab hutang kena rancang betul-betul. Uruskan hutang kita baik-baik. Kemudian yang ketiga, wasiat. Yang wasiat itu kita kena tengok apa wasiat yang perlu dibuat. Wasiat tu lebih kepada dalam bentuk kebajikan. Ataupun disebut sebagai tuntutan harta sepiarian. Ataupun kalau harta itu telah dihibahkan, dia tak jadi harta pusaka lah, telah dihibahkan dan sebagainya. Yang ni, yang ketiga ni kita kena lihat di situ. Last sekali barulah harta itu difaraidkan, disebut sebagai pembagian harta pusaka. Dia tengok last sekali apa dia yang tinggal. Sebab tu kita kena carta tadi tu yang tuan-tuan tengok tadi, kita kena ikut itu satu-satu.
tersusun, supaya harta itu dapat diuruskan dengan baik. Ada orang kata, Ustaz, kita sebenarnya Ustaz, kalau nak bincang harta pusaka, sensitif Ustaz. Hari pertama kematian ni ataupun sebulan kematian ni selepas bapa meninggal dunia, nak cerita sensitif. Tuan-tuan kena ingat, sebenarnya hari pertama kematian kita dah bincang pasal harta pusaka dah. Kan kita sebut, kalau kata si mati ada hutang, datang jumpa saya atau waris-waris. Kan kita sebut pasal hutang. Dalam Quran sebut apa? Min ba'di wasiyati yusi biha audain. Maksudnya apa? Pembahagian pusaka mesti selesaikan hutang dulu. Maknanya kita dah cerita hutang tu, sebenarnya kita dah menuju untuk bicara pusaka. Kita dah mulakan. Ya, kita dah mula dah sebenarnya. Tapi orang duk faham, bila cakap macam tu cakap pasal hutang aja. Maknanya cerita pusaka belum lagi. Dah, ni salah faham. Sebab tu masyarakat sekarang tuan-tuan, kita sekarang ni tuan-tuan yang hidup dalam nak dapat makluman semua di hujung jari. Macam tuan-tuan sekarang tengah tengok FB Live sekarang ni, tuan-tuan boleh share kepada saudara mara kita, jiran-jiran kita, bahawa cerita harta pusaka ni bukan 3 bulan selepas mati. Bukan. Hari pertama selepas kematian tu dah boleh bincang dah. Apa prosedur kita nak buat. Sebab tu kalau kita tangguh-tangguh, itu jadi waris berlapis. Waris yang panjang. Last kali, harta kita menjadi aset terbeku. Menjadi sumbangan aset terbeku 60 ke 70 bilion. Itu kita tak nak. Jadi maknanya Ustaz, dia ada tingkatan dia, ada step-step yang perlu kita lihat dalam untuk menguruskan harta pusaka ini. Bermula daripada selepas sahaja berlaku kematian, selesai, maknanya terus kita mulakan langkah untuk, sebenarnya kita dah mulakan pun, cuma kita tak perasan dan kita tak rasa pun kita mulakan. Sebab kita rasa bila kita bincang harta bab pusaka ni, dia rasa macam isu sensitif sikit lah. Baru lagi tak selesai lagi jenazah nak tanam ni tak selesai pasal dah cakap pasal harta kan Ustaz. Maknanya dia tanya dah hutang-hutang, kalau si mati ada hutang, tolong selesaikan ataupun boleh tuntut pada waris. Sebenarnya dah cerita dah bab pusaka, cuma dia tak sebut arwahnya ada harta apa sekian. Jadi baik, terima kasih Ustaz atas pengusian. Saya kira tu sebagai satu kesimpulan pada kita untuk sama-sama kita faham bagaimana untuk menguruskan harta pusaka supaya kita tidak dikategorikan sebagai waris yang dikatakan tamak haloba. Saya kira perkongsian ataupun ilmu yang disampaikan oleh panel kita sangat banyak pada hari ini. Mudah-mudahan ia sangat bermanfaat untuk kita dan sama-sama kita sebar-sebarkan dan sampaikan. Jangan lupa share juga live ini supaya sahabat kita lain dapat manfaat juga. Mungkin saudara kita, mungkin ahli keluarga kita, mungkin rakan tempat kerja kita, dia ada aku baru dengar ada cerita masalah pusaka macam mana, tak tahu, datang jumpa pihak MAS, insya-Allah kita bantu untuk uruskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ustaz atas perkongsian kita pada hari ini Ustaz. Baik, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu taala, sidang penonton FB Majlis Agama Islam Selangor, betapa pentingnya kita tengok dalam menguruskan harta pusaka ini diuruskan dengan cara yang terbaik. Kalau boleh, antara perkara yang saya dapat simpulkan di sini, kita kena uruskan dengan segera. Dan saya ingat di panel tadi sebutkan perkara yang kita tetap kena hadapi dalam menguruskan harta pusaka ni adalah, pertama ialah sabar. Perkara ini memang benda berlaku. Sabar nak pergi mana-mana, nak kena masanya kadang-kadang tempoh tempoh bicaranya, mohon hari ni 6 bulan kemudian baru panggil. Maknanya kena sabar banyak. Tak boleh datang Ustaz, mohon hari ni, bila boleh selesai? Besok selesai? Tak boleh. Pergi mahkamah syariah pun mohon hari ni, belum tentu lagi selesai. Banyak. Itu belum campur lagi waris-waris yang tak bagi kerjasama. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian, uruslah harta pusaka dengan baik, bincang dengan baik sama-sama ahli waris supaya pembahagian harta ni kita dapat bahagikan dengan cara yang paling baik dan hubungan silaturahim bersama ahli keluarga kita dapat dijaga. Walaupun arwah dah tak ada, tinggalkan harta yang ditinggalkan supaya kita dapat manfaatkan, dan hubungan silaturahim sepatutnya semakin rapat. Sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada penonton-penonton yang dah bersama saya daripada awal sampai habis, yang dah kongsikan, yang dah share, yang dah like. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan Allah SWT membalas segala jasa dan
amalan tuan-tuan perempuan yang kasih Allah Subhanahu taala sekalian. Tahniah juga kepada penonton bertuah Encik Roshidi tadi jangan lupa klaim hadiah tersebut. Jadi pada mereka yang tak bertuah pada hari ini, jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan, pada hari yang sama dan waktu yang sama, sedia tunggu untuk jadi anda penonton bertuah. Jadi pada mereka, sahabat-sahabat di luar sana, anda boleh berurusan dengan pihak MAS untuk uruskan harta bersama Majlis Agama Islam Selangor, sedia membantu masyarakat supaya kehidupan yang lebih tenang di masa depan. Jadi tak payah fikir-fikir dalam menguruskan, boleh untuk uruskan wasiat, hibah, amanah pusaka dan sebagainya tadi, untuk sewaan juga boleh. Jadi khidmat undi cara yang diberikan adalah percuma. Hubungi pihak MAS, pegawai dia boleh buat temu janji di 0355143773 ataupun 3772. Sekali lagi, segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas segalanya. Perkongsian yang diberikan pada panel hari mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. Saya dahulu dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.